السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب وصري وأتلك به لساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Setelah kita membincangkan tentang korban beberapa kali, tentang haiwan korban, tentang fadilat-fadilat binatang korban, tentang pembahagian daging korban, tentang hukum hakam ataupun syarat sah ataupun rukun korban. Maka beberapa kali itu sempat habislah. Mudah-mudahan kita dapat korban kita pada tahun ni dapat kita buat biar penuh semua syarat dan rukun, biar sah. Bukan setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah terima. Sebab kadang-kadang sah dari segi hukum fiqahnya, tapi kalau Allah tak terima, tak guna juga kalau sah. Kenapa Allah tak terima? Itu masalah dalaman lah, masalah hati, masalah niat, masalah lain lah. Luarnya sah, dan kita tak nak juga luarannya elok, luarannya tak elok. Maksudnya apa? Syarat sah dengan rukun pun tak sempurna. Betul, harap Allah terima. Itu pun memang reject awal-awal dah. Iaitu luaran tu, syarat sah pun tak sempurna. Dari segi aib ataupun cela ataupun cacat yang ada kat binatang, ataupun kita tak panggil cacat, kita panggil ada kekurangan pada binatang tu. Jadi kat luaran tu pun dah gagal. Lepas tu hati baik, hati ikhlas, Allah tak terima. Dan kadang-kadang luaran sempurna. Contoh tadilah, rukun syarat penuh semua, binatang elok, tapi dalaman pula. Sebab apa masuk ni? Sebab nak beriak dan sebagainya. Allah tak terima juga. Dia luar dan dalam. Dia dua-dua, luar dan dalam. Maka mudah-mudahan lepas kita dah habis tu semua tu, mudah-mudahan korban kita kali ni berapa ekor? 6. 6 ekor. 6, 42 orang lah. 42 orang. Mudah-mudahan sempurnalah syarat sah apa, rukun sebagainya. Malam ni kalau ada soalan, kalau ada apa-apa. Cuma malam ni saya nak petik sikit berkaitan dengan takbir yang kita dah janji ni minggu lepas. Kita dah janji nak bincang berkaitan dengan takbir. Takbir raya. Sikit kita ulang sikit berkaitan dengan takbir raya. Betul? Angguk macam tak mau angguk macam tak berhati sungguh lah. Takbir raya. Kita ulang balik lah. Yang mana petikan yang saya ambil ni daripada kitab Kifayatul Muhtadi. Kifayatul Muhtadi muka surat 144. Kalau kitab Rumi dia 144, Kifayatul Muhtadi, sikit je, satu perenggan aja, yang membicarakan tentang takbir raya ni. Pembahagian takbir raya. Yang mana takbir raya tu dia terbahagi kepada 3. Kebanyakan pembahagian 2. Dia panggil takbir mursal dengan takbir muqayyad. Tapi kalau kita selidiki lagi,
cari dari kitab-kitab lain lah pula, kitab-kitab yang tebal yang lain, kita akan jumpa satu lagi jenis takbir. Takbir itu muqayyad juga, tapi muqayyad dengan binatang. Binatang korban. Ada 3. Bila bermula takbir? Saya baca sikit perenggan tu yang saya ambil daripada kitab Kifayatul Muhtadi tu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Dan sunat takbir. Takbir raya ni sunat. Kemudian selepas daripada jatuh matahari malam raya. Maghrib lah jatuh matahari tu malam raya. Sama ada raya fitrah atau raya adha. Kita lah ni, raya fitrah al-parah, raya adha ni bila? Malam Isra'. Malam Isra' lah. Dia kata jatuh matahari, maksudnya maghrib. Malam Isra'. Ya. Sama ada hari raya fitrah, iaitu malam tu dah tak boleh sembahyang tarawih dah malam tu kalau raya fitrah. Kalau raya adha, malam Isra'. Ya. Bagi tiap-tiap orang yang lain daripada orang haji. Kita baca satu-satu. Secara umumnya sunat takbir umum tu, secara umum. Lepas ni secara khusus pula. Secara umumnya sunat takbir apabila maghrib. Maghrib malam raya. Yang kita kata malam raya tu. Malam raya je dah mula dah. Malam tu maksud apa? Maghrib. Maghrib. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah. Maka dalam masalah hari raya puasa, cukupkan 30 hari, baru lepas tu takbir. Dalam masalah raya adha, cukupkan 9 hari. 9 hari lah, 10 tu kira takbir tu. Jadi malam raya sunat takbir, iaitu ada 2 jenis takbir, mursal dengan muqayyad. Hari raya fitrah, hari raya puasa, tak ada takbir muqayyad, yang ada takbir mursal aja. Ataupun takbir mutlak dia panggil, atau mursal. Takbir raya lah ni cerita ni, takbir raya. Itu pada hari raya puasa, dia hanya ada takbir mursal. Dia tak ada takbir muqayyad. Muqayyad ni apa maksud dia? Muqayyad ni qaidun, qaid. Kalau jadi Melayu, kaid. Melayu kan pelat. Qaidun, qaid. Jadi Melayu kaid, K-A-I-T. Jadi takbir muqayyad maksud takbir berkait. Berkait dengan apa? Berkait dengan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Berkait dengan sembahyang. Dia berkait. Ada sembahyang, ada takbir, tak ada sembahyang, tak ada kait. Itu kait dia kait dengan sembahyang. Itu apa yang takbir muqayyad. Itu sekejap lagi kita bahas. Yang ada pada raya haji. Yang raya fitrah, hari raya puasa, dia tak ada kait, dia tak ada muqayyad. Dia ada mursal. Maknanya takbir dia tak berkait dengan sembahyang. Tak berkait dengan apa-apa. Takbir aja. Bila ni? Malam raya. Malam raya. Jadi takbir mursal macam mana pula? Takbir mursal dia tak berkait dengan apa-apa waktu dan keadaan. Janji malam raya, masuk je maghrib tu, malam raya tu, dua-dua raya sama. Maka takbir mursal. Takbir ajalah. Habis nak sembahyang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Takbir aja. Secara umum, takbir aja di mana-mana. Ketika berjalan, ketika di rumah, ketika di masjid, mana-mana. Cuma jangan tempat yang tak layak, contoh dalam toilet, tu aja. Asal yang pada tu takbir. Tengah buat apa pun takbir. Dia panggil takbir mursal, yang terjadi pada bermula malam raya tu, masuk maghrib tu. Kalau kita ingat dulu, kampung-kampung dulu, kalau malam raya, biasanya malam raya puasa, tapi ada juga orang buat malam raya haji, tapi yang terkenal ni malam raya puasa lah. Dia akan pergi setiap rumah malam raya. Saya dulu kecil-kecil lalu pergi. Tahun 85 dah start pergi lah macam tu. Jadi saya tu ingat lah, sebelum tu tak ingat. 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91 rasa tak pergi dah rasa. Dah mengaji dah. Lebih kurang lupa, ingat-ingat lupa. Tapi 85 tu dah pergi dah. Maknanya waktu tu dah lama dah orang tua-tua kita buat. Macam mana? Malam raya je dia pergi rumah orang. Dia tu kalau rumah tu terbuka, masuk. Orang surau masjid ni masuk.
Lepas tu takbir tu, lepas takbir doa, takbir raya. Lepas tu doa, lepas tu makan. Pergi rumah sebelah pula. Sampai pukul 1 pagi kadang-kadang. Ingat ya? Ada dulu kan? Ke tak pernah lalu tu? Tak pernah. Ada? Ada. Takkan tak ada. Cuma bilakah telah terhapus atau orang tak buat dah? Mungkin tempat ni mungkin dah 40 tahun dah orang tak buat kot. Tempat lain mungkin 30 tahun lepas. Tengok. Cuma perkara tu ada berlaku. Tahun 70-an tu mesti ada. Tahun 80-an tu ada. Cuma bila orang tak buat dah? Tempat kami tahun 90 tak buat dah. Tempat kami 95 lah buat, 96 tak buat dah. Dia ada. Bila berhenti. Cuma mesti ada. Takbir apa tu? Takbir apa yang pergi rumah orang tu? Dia panggil takbir mursal. Sebab tu mana ada sembahyang, tak kait dengan apa pun. Dan dia hanya buat malam raya je. Kemudian lama-lama dia sambung pagi raya, lepas sembahyang raya. Tu dah silap dah tu. Silap dah. Kenapa silapnya? Sebab takbir mursal, takbir yang malam raya ni, dia habis apabila sembahyang raya. Dia pergi pula pagi tu ziarah, dia takbir juga sekalian. Tu dah silap lah. Tapi taklah berdosa, takbir kot. Takkanlah pakak-pakak masuk neraka sebab takbir raya. Cuma tak kena dah lah cara. Sepatutnya yang malam tu dah betul lah. Siang tak betul lah. Kalau sebelum sembahyang raya tak apa. Tapi sebelum sembahyang raya orang nak sibuk nak ni pula. Jadi tu sikit cerita dia. Jadi takbir mursal ni dia tak kait. Janji masuk maghrib malam raya, takbir di mana-mana saja. Takbir muqayyad dia berkait dengan sembahyang. Ada sembahyang, ada takbir, tak ada sembahyang, tak ada takbir. Ya. Dan dikatakan sini lain daripada orang haji. Orang yang buat haji dia sunat talbiyah dia panggil. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Dia tak disunatkan takbir raya. Sehingga bila tak sunat takbir raya, nanti kita akan baca. Seterusnya. Dengan macam mana takbir ni? Takbir apa ni? Takbir malam raya tadi ni atau takbir mursal ni? Macam mana caranya? Dengan dia angkatkan suara kuat, jahar. Dia angkatkan suara. Melainkan perempuan apabila ia serta dengan yang lain daripada mahramnya. Melainkan perempuan slow-slow aja takbir raya. Lebih-lebih lagi kalau ada bukan mahram. Lagilah kena slow, takbir macam biasa lah macam kita kan. Subhanallah, 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 subhanallah kan kita zikir, perempuan zikir kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Mana ada alhamdulillah macam lelaki, alhamdulillah, alhamdulillah kan. Macam itulah juga takbir raya orang perempuan jika ada lelaki. Takbir slow kan. Allah akbar, Allah akbar, Allah. Gitu je lah. Ya. Tapi lelaki angkat suara. Yang angkat suara ni dinyaringkan, dikuatkan. Kalau nak berlagu pun boleh. Harus berlagu. Nak straight pun boleh. Straight tu maksud tak ada lagu pun boleh. Yang penting sunat kuat. Istilah panggil jahar. Bila ni? Malam raya. Malam raya apa? Dua-dua raya. Bermula bila? Maghrib. Okay. Kalau perempuan disirkan, diperlahankan, termasuklah perempuan haid dan nifas. Tetap juga sunat, tapi sir perlahan. Sebab takut ada orang dengar, orang lelaki dengar kan. Jadi kalaulah dalam masalah solat, nak solat, katalah malam raya tu mesti nak solat. Mesti nak solat maghrib. Macam mana caranya? Macam mana kedudukan takbir tu duduk kat mana? Takbir tu katalah solat maghrib. Okey, solat maghrib. Lepas solat maghrib ada orang buat takbir terus. Kalau nak kira salah kedudukan ni bukan kat situ. Sebab dia mursal, dia bukan muqayyad. Kenapa lepas sembahyang nak takbir? Cuma tak salah, tak berdosa. Itu macam tadi, takkanlah pakak-pakak beratur panjang, seorang-seorang terjun neraka. Kenapa? Takbir. Takbir raya. Bukan. Kita cerita dia punya kedudukan. Lepas sembahyang kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tiba-tiba je. Mana astagfirullahalazim eh? Astagfirullahalazim dulu tak? Boleh tak? Ayat kursi dulu. Boleh aja, tapi tak kenalah kedudukan dia. Taklah berdosa. Tiba-tiba je baca ayat kursi dulu, astagfirullahalazim dulu, la ilaha illallah dulu, dan sebagainya. Ikutlah turutan dia. Macam itulah juga dalam pada malam raya, malam esok ni. Sama ada raya haji, raya puasa sama. Masuk maghrib, sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, bukan takbir raya. Apa turutan yang betulnya?
Zikir macam biasa. Macam biasa. Astagfirullahalazim macam biasa dok buat. Berapa panjang buat, itu juga buat. Habis takbir raya bila ni? Kata takbir ni mursal, tak ada kait dengan semayang. Lepas tu buat apa? Doa. Lepas doa buat apa? Nak takbir boleh lah lepas doa. Ataupun semayang ba'diyah dulu. Lepas tu baru takbir pun boleh juga. Bila kedudukan dia kat mana? Kedudukan dia dekat lepas doa. Ataupun kalau nak lagi lepas solat ba'diyah. Mana-mana satu boleh. Situ kedudukan takbir raya. Raya apa ni? Takbir raya mursal. Bila ni? Malam saja. Ni malam, cerita malam je ni. Malam raya tu. Tapi kita kadang-kadang lepas salam tu terus kita takbir kan. Dia punya kedudukan tu tak kena lah. Bila lepas doa je takbir. Alahai gitu. Bukannya susah pun. Sabar. Sudah tahulah nak raya tak sabar nak raya. Ataupun bacalah wirid macam biasa dok baca wirid panjang mana macam tu. Baca doa, takbir. Takbir. Yeah. Sebab takbir mursal ni, takbir malam raya ni kuat. Agak-agak ganggu tak orang masbuk. Ganggu juga orang nak sama masbuk. Tambahkan kita takbir. Macam mana pun tak salah lah, kata tak adalah salah. Cuma kedudukan tu tak cantik. Tak cantik kedudukan dia. Dia lepas doa. Paling cantik lepas solat ba'diyah pun cantik jugalah. Takut lepas ba'diyah orang balik pula. Lepas doa terus pun okeylah. Yang penting zikir dulu. Zikir macam biasa dulu. Zikir macam biasa. Lepas tu baru takbir. Takbir dia kuat. Sebab tu diangkat suara. Jahar dia panggil. Dan dia tak berkait dengan semayang. Dia bukan muqayyad. Alright. Dan berkekalan takbir. Bila takbir mursal ni? Lepas semayang maghrib. Lepas habis semayang maghrib, dia kata berkekalan takbirnya hingga masuk imam pada sembahyang dengan takbir semayang jika berjemaah. Bila ni takbir mursal? Lepas tu buat apa? Lepas sembahyang ba'diyah. Tak ada buat apa? Boleh takbir. Lepas tu nak balik rumah kejap, naik motor, atas motor. Lepas tu sembahyang isyak sama macam tadi lah. Sembahyang isyak, lepas habis sembahyang isyak, wirid dulu, zikir, doa, lepas tu takbir. Lepas tu pergi kedai, minum kat kedai. Masa nak jalan ke kedai, takbir. Dia tak kait kat mana. Malah dalam kedai pun takbir. Pergi takbir. Kalau tak kuat Allah, bila kita sebut takbir, tak semestinya kena ada tekong. Tekong dulu, lepas tu yang semua ikut. Tak semesti. Takbir raya tak semesti gitu. Takbir raya boleh takbir je lah, Allahu Akbar. Dan tak semestinya lagu raya Melayu. Tak ada lagu pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Gitu takbir. Kalau nak lagu lah. Kita kata nanti kan berlagu-lagu macam pelik juga. Apa lagu? Gitu je. Sebab lagu tu tak ada pun sunat pun. Boleh aja. Bawa ada feel lah, silalah. Jadi takbir. Masuk dia duduk aja dalam kedai, takbir terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu lah. Orang pelik sebab kita tak buat. Tapi kat negara-negara Timur Tengah biasa je. Sebab dia tak panjang. Berapa jam je? Katalah pukul 7 maghrib lah. Start takbir tu pukul 7 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 tidur dah tu 5, 6, 7, 8 semayang berapa? 9 lah, 9 pagi habis. Berapa jam lah? Pukul 7 sampai pukul 9 14 jam lah. Tu lah 12 jam, 14 jam itu aja. 10, 11, 12, 13 tak sampai 24 jam lah. Rugi je takbir mursal. Masa bila-bila je sambil duduk saja, sambil tengok TV takbir. Mana-mana takbir. Cuma bila pelik, bila buat lagu. Kalau tak buat lagu, tak pelik pun. Tak buat lagu. Jangan buat lagu. Macam saya buat tadi lah. Jumpa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Gitu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Gitu ya.
sambil tak pelik. Tapi kalau yang pelik, Allah, tu pelik. Kalau pelik. Tapi kalau nak lagu pun tak ada masalah. Kalau boleh diamalkan, adat begitu baik. Adat macam tu baik. Sangat baik. Sampai bila? Sampai dia kata kat sini, sampai kalaulah dia nak sembahyang jemaah raya pagi esok tu, imam takbir tak ada dah. Tak ada. Imam takbir tak ada. Jadi maknanya habislah imam takbir tu, habislah takbir raya, imam takbir sembahyang, imam takbir sembahyang habislah. Dan jika munfarid hingga masuk ia kepada takbiratul ihram. Kalau dia tak nak sembahyang jemaah, bila dia boleh takbir raya tadi tu? Boleh sampai dia sembahyang raya. Kalau dia nak sembahyang pukul 1 boleh tak? Raya. Nak sembahyang seorang. Berapa? Zuhur 1.13. Dia boleh takbir sampai dia nak sembahyang raya, selewat-lewatnya 1.10. Lebih kurang 1.9 minit. Baru nak sembahyang raya. Boleh. Dia sampai zuhur aja habis. Jadi dia boleh takbir raya sampai bila? Sampai 1.10 lah. Tu kalau dia nak sembahyang jemaah, ikut imam takbir. Imam takbir, dia takbir habislah. Kalau dia tak nak sembahyang jemaah, nak sembahyang seorang, dia boleh takbir pukul 10, 11, 12, pukul 1 sampai dia sembahyang. Jangan buat tu lah. Melayu dia memang dia kena ditekong. Tak ada yang mula. Kena ada yang mula. Tak ada yang mula, semua tak buat. Kalau seorang tak ada khutbah, jangan buat gila lah. Takullah. Tengok pegang. Saya kita buka, jangan buat hal gitu Kata sihat, kata sihat bahaji ni. Ittaqullah seorang-seorang. Ini kalau jemaah adalah itu. Nak cerita itulah hukumnya. Cuma nak buat tak nak buat, pulang lah. Sunat kan. Cerita hukum kadang-kadang tak pernah dengar pun, tak mau gitu. Pernah dengar, cuma kami tak buat. Sekurang-kurangnya pernah dengar, tak buat aja. Tak nak dengar pun tak pernah. Tak mau gitu. Sambut raya dah berapa kali ratus kali berat. Ratus banyak sangat. 100 pula. Sambut raya. Yalah campur 2 raya. 100 kali dah sambut raya. Mana umur 50 100 kali Sehari 1 tahun 2 kali. Tapi tak pernah dengar benda ni. Tak buat tak apa, sunat. Cuma tahu, biar tahu. Yes. Dan sunat takbir pada hari raya Adha. Ini khusus untuk raya Adha pula. Tadi raya Aidilfitri dan Adha sekaligus. Ini khusus untuk Adha. Ini untuk kita lah Malaysia ni. Malaysia betul ke Malaysia? Dan sunat takbir raya pada hari raya Adha. Takbir raya tadi kemudian daripada sembahyang tiap-tiap fardu dan kemudian daripada sembahyang sunat dan jika diqadakkan dia sekalipun dan kemudian daripada sembahyang jenazah. Ini bagi khas untuk raya Adha. Macam mana? Dia berkait, namanya takbir muqayyad, takbir yang dikait dengan sembahyang. Ada sembahyang, ada takbir, tak ada sembahyang, tak ada takbir. Dia kecuali yang malam raya sehingga takbir raya, sembahyang raya tadi tu. Kan? Malam raya sehingga sembahyang raya. Malam raya hingga sembahyang raya. Kan? Itu kecuali, itu mursal. Itu dah bincang tadi. Ini selain daripada tu. Pada hari raya Adha kan? Hari raya Aidilfitri habislah. Mana ada lah, habis kat situ je. Hari raya Adha ada lagi. Iaitu dia berkait dengan sembahyang. Ada sembahyang, ada takbir. Tak ada sembahyang, tak ada takbir. Takbir raya. Sembahyang apa? Sembahyang fardu ain lah 5 waktu tu. Sembahyang sunat apa-apa, sama ada wajib ke, sembahyang duha ke, apa lah janji namanya sembahyang dan sunat. Ataupun sembahyang qada. Tak kira lah qada wajib ke, qada sunat ke, janji qada. Dan sembahyang jenazah sekalipun, fardu kifayah punya sembahyang. Jadi pelik sikit tu. Kalau ada meninggal, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya pernah seumur hidup sekali. Pernah jadi dan tak mengharap pun nak siapa-siapa mati untuk buat kali kedua. Tapi pernah terjadilah. Dia macam pelik. Dia jadi imam, dia macam pelik, macam raya. Masa tu raya ke-3 tak silap. Raya ke-3. Ada kematian. Dia macam seronok je mati. Dia ni mati, engkau macam meraihkan dia mati. Bukan. Memang sunat. Walaupun sembahyang jenazah tu, kemudian daripada sembahyang jenazah.
Nak cek boleh tengok Kifayatul Muhtadi. Buku surat 144. Okey. Sebab dia berkait dengan sembahyang, tapi sujud syukur, sujud tilawah tak ada. Kalau sujud syukur dia macam sembahyang juga, ada takbir, ada apa kan? Itu tak ada takbir raya lah. Yang ada sembahyang fardu ain, sembahyang fardu kifayah, sembahyang sunat. Tiga ni lepas sembahyang takbir dulu, sebelum wirid takbir dulu. Tu dia punya kedudukan. Termasuklah solat gerhana. Termasuk solat gerhana. Tapi tak pernah buat lagi solat gerhana. Tak ada berlaku lagi waktu raya. Waktu raya haji. Tak pernah ingat lagi. Tak ada. Tapi samalah. Solat gerhana pun sama. Kerana dia kait dengan sembahyang. Kadang-kadang kita tengok TV. Raya kedua, raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat tu kan. Kita tengok TV. Bila dia kadang-kadang dia selang-selangi dengan takbir raya kan. Nak bagi ada feel, ada suasana. Zaman sekarang kan orang sikit nak suasana kan. Okay. Cuba perasan, pukul apa dia takbir? Dia tu masuk TV tu. Yalah, orang yang dalam tu tak tahulah masa bila dia takbir. Orang yang dalam yang rakaman tu, yang dia siarkan tu pukul 3 petang. Mana ada semayang 3 petang? Semayang apa benda tiba-tiba 3 petang? Tapi tak salah pun. Macam tadilah. Daripada nyanyi, baik takbir. Walaupun tak dituntut. Daripada nyanyi, daripada joget. Cuma nak beritahu bukan tempat di situ. Bila tempat dia? Bila ada azan. Lepas azan maknanya semayang kan? Dia boleh buat takbir. Baru orang faham. Cuma taklah salah, benda kecil je. Taklah benda besar pun. Cuma cantiknya lepas azan tu, kan? Lepas tu dia takbir kat situ. Nak beritahu lepas semayang ada takbir. Yang dalam TV ni. Jadi kadang pukul 10 malam takbir. Orang ingat bila-bila boleh takbir. Itu mursal. Itu malam raya sampai semayang raya. Ini raya ketiga. Dia dah tersilap kat situ. Tapi tak salah lah. Tak ada dosa, tak ada apa. Tak ada apa. Cuma nak beritahu kedudukan tu salah tempat. Tak kena tempat. Dan takbir muqayyad, yang kata ada semayang, ada takbir tadi, dia punya sifat dia adalah sir, bukan kuat. Dia bukan kuat-kuat. Allahu Akbar, Allah, tidak. Yang kuat hanya malam raya tadi, maghrib sampai sembahyang raya. Yang di mana-mana, yang tak berkait dengan sembahyang, itu kuat. Sembahyang muqayyad, takbir muqayyad, yang kena sembahyang, lepas sembahyang baru ada takbir, dia sir. Dia pelan. Perlahan dia. Perlahan dia macam mana? Macam kita baca wirid. Macam baca wirid tu. Macam tu perlahan dia. Cuma samalah macam tadi. Kalau kuat, tak adalah salah dosa. Cuma tak kena gaya macam tu je. Kadang-kadang kan wirid, ada orang wirid slow aje. Ada orang wirid subhanallah, subhanallah, slow. Ada orang kuat sikit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang lagi kuat, dia tengok ada tengah masjid-masjid besar, dia kuat dia punya doa semua kuat. Hukum asal wirid slow, perlahan. Tapi buat kuat salah ke tak rasa pun, tak ada pun. Gitulah. Jadi samalah juga takbir muqayyad tadi. Takbir itu perlahan. Slow. Macam wirid. Macam mana kuat wirid tu? Macam mana kuat baca doa, macam mana kuat? Macam itulah takbir. Cuma itulah tak berapa feel lah sangat sebab dia perlahan. Cuma kalau buat kuat tak salah. Kalau tanya apakah sifat takbir muqayyad, sir. Apakah sifat takbir mursal, jahar? Itulah. Jawab biasa gitu lah. Nak buat bergantung pada keadaan. Mana lagi besar pahala? Takbir muqayyad ke takbir mursal? Takbir muqayyad. Maka tinggalkan wirid. Kat situ kau tinggal wirid. Lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Okey? Terus takbir. Ingat tadi takbir mursal malam raya. Lepas takbir wirid dulu. Tu duduk dia. Tu kedudukan dia. Sebab apa? Sebab takbir muqayyad dia berkait dengan sembahyang. Takbir mursal tak berkait. Yang lepas-lepas salam pergi takbir tu apa? Wiridlah dulu. Kat situ je dia punya kedudukan tu. Jadi takbir muqayyad, dan takbir muqayyad lebih besar pahala daripada takbir mursal. Sebab dia berkait dengan sembahyang tadi. Malah bila dia lagi besar pahala, maka buat dia dulu, lepas tu baru wirid. Buat dia dulu wirid. Oleh kerana takbir mursal ni dia di mana-mana boleh. Jadi lepas sembahyang jangan buat. Macam mana pun kalau buat tak salah, sebut tadilah. Okey. Itu takbir muqayyad dan takbir mursal.
Dan iaitu kemudian daripada sembahyang subuh hari Arafah. Sampai bila ni? Kalau saya ingat dan saya perhatikan, kalau dulu-dululah, dulu-dulu memang orang buat perkara ni. Sekarang je orang tak apa-apa nak buat. Kena tengok yang kata, dan iaitu kemudian selepas daripada sembahyang subuh hari Arafah. Bila hari Arafah? Ada orang tanya tadi. Kalau kita nak, kan ada hari Arafah tu kan, hari yang dimakbulkan doa sebagainya. Kat sana dah start siang dah. Kita belum masuk lagi. Mana kita nak doa waktu sana ke kita doa waktu sini? Kita ikut sinilah. Apa salah kita nak ikut sana? Kita ikut 9 Zulhijjah, iaitu esok kan. Waktunya daripada waktu Zuhur tu sampai petang. Waktu tu lah. Tapi sekarang ni kat Arafah orang dah keluar ni sekarang. Yelah, itu kat sana. Bukan kat sini. Okay. Bermula subuh hari Arafah. Tukar hari Arafah tu kepada 9 Zulhijjah. Maknanya bermula pagi esok subuh. Takbir apa ni? Bukan mursal, muqayyad. Mursal mana-mana boleh. Bermula malam raya. Pagi esok belum raya lagi. Maka dia muqayyad. Bila muqayyad, lepas sembahyang takbir dulu baru wirid. Baru doa. Dan bermula tu bila? Daripada sembahyang subuh hari Arafah. Saya belajar ni kat Kelantan dulu lah, masa mengaji dulu. Itu yang tahun ni saya raya Kelantan tahun ni. Tahun ni esok nak gerak Tanah Merah. Kat Tanah Merah ada beberapa rumah nak pergi jemputan-jemputan kan. Sebab kat sana raya haji dia lebih meriah sikit daripada raya puasa. Lama dah tak raya kat Kelantan kata. Tahun ni esok kita gerak. Ada program kat sini kan hari Ahad. Sabtu. Tak tahu sempat balik, insya-Allah lah. Sabtu malam Ahad tak? Tak tahu lah berapa hari lagi nak duduk sana. Sebab apa? Kat sana dia lain sikit. Ini dululah, dah lama dah tak ni. Bermula daripada subuh Arafah, iaitu pagi esok lah. Kemudian hingga kemudian daripada sembahyang asar, yang ada ia akhir asar. Daripada segala asar. Hari tasyrik yang 3 bagi orang yang lain daripada orang haji. Sama juga orang haji dia lain. Macam mana? Bermula subuh hari Arafah, iaitu subuh esok. Jadi subuh, Zuhur, Asar. 3 je lah. Yang tak raya lagi. Maghrib tu dah raya dah. Dan takbir maghrib tu bukan muqayyad dah, mursal. Sampai esok takbir sembahyang raya esok yang lagi sembahyang raya. Lepas tu pergi muqayyad balik. Dia pergi bergantung kepada sembahyang balik. Jadi kalau takbir mursal, dia ada satu je, mursal malam raya sampai sembahyang raya habis. Kalau takbir kalau raya haji, mula-mula muqayyad dulu, iyalah pagi esok subuh muqayyad tu masuk berkait dengan sembahyang. Tak ada sembahyang, jangan tak takbir. Esok takbir pukul 3 petang, tak sembahyang pun. Habis tu apa? Nak sembahyang lah. Sembahyang apa 3 petang? Sembahyang hajat pun, lepas sembahyang hajat takbir. Yang penting sembahyang. Bermula esok subuh, dan sembahyang yang pertama adalah sembahyang qabliyah. Dia tak semestinya sembahyang jemaah. Janji sembahyang. Jadi esok qabliyah dah boleh dah. Esok pagi azan, lepas azan qabliyah, betul takbir. Bukan takbir ramai, takbir seorang tak apa. Takbir ramai nanti masalah bagi seorang. Dan takbir kan sir kan, muqayyad kan sir. Jadi elak-elak je lah. Sambil-sambil tunggu tu kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Terus je. Jadi esok kalau kita tengok turutan dia, esok solat qabliyah subuh. Kalau solat lah. Kalau tak solat tak adalah takbir. Qabliyah subuh ada takbir. Kemudian solat subuh ada takbir. Kemudian tak ada dah. Lepas tu nak duha. Kalau nak sembahyang duha, ada takbir. Lepas sembahyang ada takbir. Lepas sembahyang duha ada takbir. Sehinggalah kepada Zuhur. Sebelum Zuhur tu, bukan sebelum Zuhur, qabliyah Zuhur ada takbir. Sembahyang Zuhur ada takbir. Ba'diyah Zuhur ada takbir.
Lepas tu tak ada dah. Kalau nak sembahyang lah apa-apa kat tengah tu, pukul 2, pukul 3 petang, 4 petang. Lepas tu asar. Sebelum asar, qabliyah asar ada takbir. Sembahyang asar ada takbir. Lepas tu tak ada dah. Tak boleh sembahyang lah waktu tu. Lepas asar jangan buat hal. Okay. Sampai malam, masuk maghrib. Maghrib cing habis dah, tak muqayyad dah tak ada. Yalah tak ada lah masuk maghrib, mursal. Sembahyang maghrib, maghrib. Lepas tu jangan takbir lah. Habis tu wirid macam tadi sebut tadi, wirid. Malam esok. Lapis wirid baca doa, baru takbir. Dan takbir tu bukan situ aja, mana-mana kan sebut tadi, mana-mana pun. Sehinggalah isyak tak ada. Sebab lepas isyak baca doa, wirid, baca doa, apa tu takbir. Esok subuh, esok maksudnya esok hari tu. Pagi raya tu lah. Pagi raya tu, esok tu sama juga, subuh tu tak ada takbir. Bukan apa, dia bukan tak ada takbir lepas sembahyang. Takbir mana-mana pun boleh. Malah kalau nak buat macam ni pun boleh. Lepas solat qabliyah memang tak ada takbir. Tapi nak buat apa? Imam tak datang lagi. Buat apa? Takbir lah. Takbir ni kenapa? Bukan sebab takbir lepas sembahyang. Sebab aku tak tahu nak buat apa. Takbir mursal kan kat mana-mana boleh. Takbir boleh. Macam tu lah. Dia dengan niat tu betul. Lepas sembahyang subuh ada lagi takbir mursal. Takbir sampailah sembahyang raya. Lepas tu habis dah. Tak? Okay. Lepas sembahyang raya ada takbir tak? Adalah sembahyang raya. Takbir muqayyad balik. Lepas sembahyang raya takbir muqayyad balik. Boleh? Ada orang buat, dia buat masa sembahyang raya puasa. Lepas sembahyang raya tak ada sembahyang raya. Sembahyang raya Aidil Adha ada sebab dia kait dengan sembahyang kan, iaitu sembahyang raya. Lepas pada tu nak takbir, silakan sembahyang takbir. Walaupun dengan sengaja, aku bukan nak sembahyang sangat ni, nak takbir, tapi sembahyang dulu, boleh. Kalau tidak tak ada takbir tu. Sehingga bila ni? Sehingga akhir asar, hari tasyrik. Maksudnya hari raya keempat, hari terakhir, raya keempat atau hari tasyrik yang ketiga tu. Kalau kita hari apa? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad lah. Ahad petang tu, asar tu, lepas asar tu lah. Lepas sembahyang asar tu tak ada, itu yang terakhir. Lepas sembahyang asar takbir, inilah takbir raya yang terakhir. Tak ada dah. Sebab lepas pada tu tak ada sembahyang lah. Dia tiba je pukul 6.30 jenazah datang. Sembahyang jenazah ada lagi lah maknanya. Lepas sembahyang jenazah dia habis dekat maghrib. Okay. Baru dua. Ada satu lagi. Takbir mursal, takbir muqayyad. Kan adik saya sebut awal-awal ada 3. Satu lagi dia panggil takbir muqayyad juga. Tapi muqayyad dengan binatang. Takbir yang berkait dengan binatang. Macam mana takbir berkait dengan binatang ni? Bila bunyi binatang korban, sunat takbir. Bunyi binatang korban, sunat takbir. Mana binatang korban yang tak korban lagi lah. Letak kata nak korban hari kedua, buat contoh lah, hari kedua nak korban hari kedua, pukul 10 pagi hari kedua. Jadi adalah binatang kat luar tu, lembu. Kenapa dia buat hari kedua? Sebab hari pertama dah banyak sangat, tak ada orang nak buat kerja. Contoh lah, buat tak masalah saya pun, saya nak bagi contoh tu. Kemudian lepas sembahyang raya kan tak ada takbir lah. Tiba-tiba pukul 4 petang lembu tu bunyi, bunyi, sunat takbir. Itu dah panggil muqayyad. Ada bunyi lembu, ada bunyi kambing yang kita nak buat korban. Bukan bunyi kambing yang tak buat korban, lembu yang tak korban, tak ada. Bunyi yang memang dia boleh tak korban, cuba tak sembelih lagi aja. Bunyi aja, sunat takbir. Ini yang orang dulu buat tu. Tapi orang sekarang dia main hantam sajalah. Orang dulu dia buat ni ketika nak perebah lembu, ketika nak sembelih lembu tu kadang bising. Lepas tu mereka pakat-pakat takbir. Kita ni kecil dengar, masa nak sembelih sunat takbir. Bila orang tua-tua tu semua dah meninggal, kita pun follow, tiru aja. Pagi-pagi pegang pisau, Allahu Akbar, Allah. Tak bunyi lagi, sabar tunggu bunyi dulu. Maknanya ketika nak sembelih, bukan tak boleh takbir. Secara umumnya ketika pagi tu lepas sembahyang raya nak sembelih korban, tak ada takbir secara umumnya. Sebab muqayyad pun tak ada, mursal pun tak ada. Masa bila pula sembahyang kat tengah padang tu?
Mursal mana ada dah habis dekat sembahyang raya. Habis takbir apa tu? Takbir orang tua dulu buat. Orang tua dulu ada sebab. Dia bukan main takbir aja. Dia bila bunyi binatang tu baru dia takbir. Sebab takbir yang ketiga adalah takbir yang berkait dengan bunyi binatang korban. Apa dia punya ayat ni? Saya salin ayat dalam surah Al-Hajj. Ni. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah, takbir, pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, iaitu berupa bahimatul an'am, binatang ternak. Daripada ayat ni, sebagian ulama mengatakan bila binatang korban yang kita niat untuk korban tapi tak korban lagi, bila dia berbunyi sunat takbir raya. Jadi bila nak sembelih esok lusa ni, jangan takbir lagi, tunggu dia bunyi. Mana-mana tak semestinya mana-mana bunyi. Kita nak sembelih yang ni, dia duduk diam, yang bunyi binatang lain. Dia tengok kawan dia kena sembelih, dia bising, tak kisah. Yang penting bunyi binatang yang nak buat korban. Sama ada nak buat korban masa tu, esok, lusa, janji nak buat korban. Masa tu takbir, Allahu Akbar Allah. Jangan bila semangat je Allah, tapi tak ada bunyi apa pun, tak kena cara. Sama lah macam sebut tadi, tak adalah dosa, tak kena cara. Jadi biar ada bunyi, takbir. Bunyi takbir. Lebih-lebih asyik dia bunyi, tak larat pula kita nak takbir. Jadi tak payah takbir kalau banyak sangat bunyi. Cuma sunat takbir. Jadi ada 3 lah. Yang pertama, takbir mursal, malam raya hingga sembahyang raya. Di mana-mana suara kuat, di mana-mana tak berkait dengan sembahyang. Yang kedua, muqayyad, tak ada malam raya sehingga sembahyang raya, tak ada. Sebab itu mursal dah. Dia ada sebelum tu, iaitu pada hari Arafah subuh tu, ataupun 9 Zulhijjah subuh, sehingga kepada maghrib. Lepas maghrib tu habis, dia bertukar muqayyad kepada mursal. Dan esok tu sembahyang raya, lepas sembahyang raya dia muqayyad balik, iaitu berkait dengan sembahyang. Ada sembahyang, ada takbir. Dan yang ketiga adalah dia bergantung kepada binatang. Binatang bunyi, binatang korban. Binatang korban bunyi, ada takbir. Dia tak bunyi, tak ada takbir. Yang itu bila-bila je. Okay. Sunat mengucapkan takbir. Sunat mengucapkan takbir kemudian daripada tiap-tiap sembahyang baginya. Sebut tadilah, yakni bagi orang haji itu daripada zuhur hari nahar, jika ia tahallul waktu itu. Bagi orang yang buat haji pula, dia bukan waktu pagi esok, itu 9 Zulhijjah. Tak, dia bukan bermula kat situ untuk dia takbir raya. Dia talbiah kan, labbaik Allahumma labbaik. Jadi bila dia ni bermula, dia kata zuhur hari nahar, jika dia tahlul waktu itu. Jika dia tahlul waktu hari nahar tu, hari raya lah, hari pertama, hari raya tu, hari raya pertama tu. Bila tu, kalau dia tahlul waktu tu, maka zuhur tu dia start. Zuhur tu, lepas main zuhur, takbir raya. Kita yang bukan buat haji ni, bermula subuh 9 Zulhijjah. Mereka yang buat haji bermula, kalau tahlul awal, dia panggil tahlul awal kan, bermula zuhur hari raya. Maknanya berapa semayang tu dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur. 7. Dia lambat 7 semayang. 7 semayang fardu. Orang yang buat haji dia lambat 7 semayang fardu. Jika dia tahlul lah, dia buat tahlul awal waktu tu. Dia bagi tahlul awal lepas dia melontar dekat Jamratul Aqabah, maka dia tahlul lah masa waktu tu lah. Kalau sebelum tu dia buat apa? Pagi tu dia talbiyah. Maka jika terdahulu tahlulnya atau kemudian daripadanya, dia iktibar tahlulnya juga, kerana perangai orang yang sebelum lagi tahlul itu mengucapkan talbiyah. Kalau dia bukan sama ada dia buat awal tahlul tu ataupun lambat daripada zuhur, lepas dia tahlul. Kalau dia tahlul lepas pada zuhur, maknanya lepas asar lah, maknanya dia mula. Ini bagi orang haji lah. Okay. Dan kesudahannya last sekali hingga subuh hari 13. Hari ke-13 tu raya ke-4 lah kan. Hari ke-13 tu hari ke-13 subuh tu maksudnya 10, 11, 12, 13. 10 tu hari raya, 11, 12, 13 tu hari tasyrik dia panggil tu. Jadi 4 hari. Bila last ni? Dia kata kat sini kesudahan hingga subuh hari 13. Ini pendapat yang pertama. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi ada cerita. Jadi bila last
Kalau kita sekarang ni Khamis, kita mula hari Rabu kan. Hari Rabu dah mula dah, Rabu pagi esok tu, pagi esok. Jadi Khamis, Rabu subuh, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad subuh tu habis dah, last. Ahad subuh. Dan yang muktamadnya berkekalan hingga jatuh matahari. Pendapat muktamad sampai yang sebut tadi lah, Maghrib. Maghrib tu dah tak ada. Jadi ada dua pendapat kat sini. Yang pertama, subuh hari Ahad ni, kita hari Ahad ni tak ada dah. Lepas sembahyang subuh tak ada takbir dah. Pendapat pertama. Muktamad tidak. Muktamad sampai sembahyang asar lah. Ataupun kalau ada lepas sembahyang tu, sembahyang jenazah ke apa, lepas sembahyang tu lah. Yang penting, lepas Maghrib tu, Maghrib yang malam tu dah tak ada dah. Okay. Maka orang haji dan lainnya bersalahan pada permulaan dan bersekutu pada kesudahan. Ini saja nak beritahu lah. Orang haji mula lain. Mulanya orang haji berbanding dengan kita yang tak berhaji, bermula takbir raya berbeza. Tapi habis takbir raya sama-sama. Kita bermula 9 Zulhijjah subuh. Mereka bermula Zuhur hari raya pertama. Habis sama-sama habis. Iaitu Maghrib raya keempat. Habis raya keempat lah, habis raya. Macam mana dia punya lafaz takbir? Kita biasa baca lafaz takbirnya, dan bermula lafaz takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itu secara umumnya. Dan kita tulis itu saya baca lah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 3 kali. Nak sambung ke tak nak sambung Allahu Akbar tu? Sunat jangan sambung, tak sambung sunat berhenti, tapi nak sambung pun boleh, harus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pun boleh juga. Tapi mana lagi afdal dua ni? Berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang setiap takbir mati. Bukan matikan ra tu. Duduk, maksud diam. Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun nak sambung pun sunat matikan juga. Sepatutnya Allahu akbarullah lah nak sambung. Tak, tetap juga afdal Allahu akbar, Allahu akbar, matikan juga. Kalau ikut tajwid salah tak? Bila nak hidup kena hidup, kalau bila nak wasal, nak sambung kena hidup. Dari sudut tajwid memang salah, tapi dari sudut afdal matikan juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kau sambung kan? Sambung kan Allahu akbarullah lah. Ya boleh, tapi afdal lagi matikan juga. Sama macam kita baca doa iftitah kan? Allahu akbar, Allahu akbaru kabira ke Allahu akbar kabira? Kalau ikut baris baru tak? Allahu akbaru kabira. Yang afdal Allahu akbar kabira. Macam tok nenek kita ajar lama lah. Tiba-tiba je baru start 3-4 tahun ni je baru berubah Allahu akbaru lah pula. Tapi boleh dua-dua. Yang afdal Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tak. Kalau berhenti terbaik. Allahu akbar. Kalau doa, ni cerita apa? Doa iftitah ke apa ni? Doa iftitah tak berhenti. Allahu akbar kabira. Ya kalau takbir raya afdal berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tak tarik nafas macam saktah. Macam saktah je. Saktah kan tak tarik nafas. Macam tu lah. Tapi niat nak berhenti. Niat berhenti tapi tak tarik nafas. Macam saktah, tapi bukan saktah, berhenti. Alah macam kita subhanallah, subhanallah, subhanallah ke subhanallahi, subhanallahi, subhanallah ada. Pelik ada bunyi. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, 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 alhamdulillah ada. Mana ada? Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar kan. Tapi tak tarik nafas pun. Sama je. Afdal gitu. Yang terbaik berhenti ya. Subhanallah, subhanallah. Habis tu paling-paling makmum balik habis lah. Itu yang terbaik sampai 33 kali. Tapi kita tak mau buat gitu. Kita nak buat macam mana? Nak sambung, bukan nak sambung, nak cepat kan. Maka taklah kita nak tarik nafas setiap satu. Jadi kita pun subhanallah, subhanallah. Kita tak tarik nafas tapi kita mati. Subhanallah, bukan subhanallahi, subhanallah, bukan subhanallah, 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 subhanallah. Tarik 10 kali tarik, 10 kali tarik. Dari segi hukum tajwid memang langgar lah, salah lah tajwid.
Tapi kita bukan masalah tajwid, kita masalah afdal. Hukum fiqh sunat. Mati kan. Jadi kalau nak subhanallah 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 subhanallah. Kalau subhanallah 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 dikit satu baru. Walaupun dah 7 kali. Sebab sambung. Kalau subhanallah 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 7 kali. Walaupun tak tarik nafas. Nampak beza dia apa? Yang ni subhanallah 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 kita niat nak berhenti tapi tak tarik nafas je. Sebab tu kita subhanallah subhanallah. Kita niat nak berhenti, niat nak mati tapi tak tarik nafas. Kalau subhanallah 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 kita niat nak sambung. Sedangkan sunat 33. Itu sambung 7 kali kira sekali. Kadang-kadang kita buat main bantai aja. Masalah tajwid dia tak boleh masuk dalam bab sembahyang, bab ukur akan bekah. Memang dia ada kena-mengena, tapi dalam setengah bab. Ada setengah bab, bila bacaan tu dari sudut tajwid salah, sembahyang tak batal. Tak batal. Walaupun dari segi hukum tajwid salah. Kalau qalqalah tak ada salah dalam sembahyang. Tapi katalah sembahyang tak batal. Bukan suruh buat tak ada qalqalah. Kena ngaji tajwid lah bab qalqalah. Kadang-kadang ma'arif dan sukun tak cukup. Tak cukup panjang. Tak cukup dia punya harakat dia. Dari segi tajwid salah lah. Sembahyang sah. Jadi samalah juga. Jadi kalau dalam masalah doa iftitah sambung Allahu akbar kabira, itu afdal. Kalau ingatlah mak-mak kita, tok-tok kita ajar gitu lah. Baru je sehari 2 ni je orang suruh ubah. Cuba mu tengok balik doa iftitah. Kita pun belek Google lah. Betul lah, baris depan lah. Kita sambung. Allah, lama ni kita buat salah berpuluh tahun dah. Allahu akbar kabira. Rupanya Allahu akbaru kabira. Bukan Allahu akbaru kabira pun boleh. Tapi afdalnya Allahu akbar kabira. Walaupun tak tarik nafas. Memanglah tak tarik nafas. Kerana apa? Kerana ada satu hadis. At-takbir jazmun. Takbir itu jazam. Jazam tu jazam. Sungguh. Bila takbir itu jazam, alamat jazam adalah sukun. Tak faham tak apalah ini, mendengar aja. Alamat jazam sukun. Sukun tu mati. Nabi tak pernah sebut takbir melainkan mati ra, walaupun sambung. Tak sebab Allahu akbaru tak ada. Nabi mesti takbir dia mesti ra tu, jazam dia panggil. Ra tu mati. Sukun. Walaupun sambung. Allahu akbar kabira. Bukan Allahu akbar. Allahu akbaru lah. Tak. Ini hanya terpakai takbir saja. Yang lain tak terpakai. Takbir saja. Sebab dia ada hukum special. Sebab baru-baru ni ada kat orang tanya. Bukan baru ni, tahun lepas kot. Tahun lepas masih PKP lagi. Tahun PKP rasanya. Orang tak ada kerja lah. Dia hantar video. Tengok ni. Selama ni kita salah baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sepatutnya Allahu akbaru kabira. Tengok tu. Baris depan kan tu. Sian. Sambung sunat. Sambung sunat. Allahu akbaru kabira sunat. Allahu akbar kabira afdal. Afdal dengan sunat, afdal lebih sikit lah. Kalau markah, Allahu akbaru kabira 5 markah. Allahu akbar kabira 6 markah. Itu je lah. Sunat juga, bukan tak boleh. Sunat dengan afdal tu lebih sikit. Dia sama sebab maghrib. Bukan subuh. Tak dia sebut subuh. Kata siapa pakai angguk. Ke si tu lah. Betul lah tu subuh. Lepas subuh esok pagi. Asal lah maghrib. Start subuh esok. Okey, betul? Soalannya? Lepas tu takbir. Ni malam raya ke bila ni? Ke subuh? Dia lain. Subuh. Lepas subuh terus takbir. Itulah. Itu macam dah sebut je tadi. Malam raya tu baru lepas salam wirid dulu. Takbir dulu baru wirid. Wirid dulu lepas tu takbir. Oh gitu. Lepas sembahyang maghrib malam esok, lepas salam wirid dulu, lepas tu takbir raya, tu. Lepas tu doa, lepas tu ada dah. Tak ada. Okey, lepas tu doa macam tu. Okey, ada gini. Kenapa kita doa lepas sembahyang? Kat situ dulu. Tak tahu. Yang kita lepas sembahyang doa, lepas sembahyang doa.
Sekarang doa, sekarang doa. Ke lepas sembahyang je boleh? Sekarang ni. Kerana lepas sembahyang waktu afdal. Waktu apa, mustajab doa, waktu diterima. Banyak tempat kan, waktu begini. Kalau macam hari Jumaat ada waktu tertentu yang dipanggil mustajab doa tu diterima. Antara waktunya adalah lepas sembahyang. Kalau nak doa bukan lepas sembahyang pun boleh, bukan tak boleh, sekarang pun boleh. Tapi afdal ataupun mustajab doa, mudah Allah nak terima tu adalah lepas sembahyang. Okay. Tiba-tiba lepas sembahyang ada lagi sunat-sunat yang lain. Antaranya wirid. Maka wirid dulu baru doa. Doa kita lepas wirid namanya doa lepas sembahyang. Okay. Berapa lama doa lepas sembahyang dikira doa lepas sembahyang? Pening tak? Berapa lama doa yang dikatakan doa lepas sembahyang, nak fadilat mustajab doa tu lah? Berapa lama? Sekarang ni pun lepas sembahyang, iaitu sembahyang maghrib tadi. Boleh kira tak sekarang ni lepas sembahyang? Buat apa ni nak doa ni? Pukul apa dah? Pukul 8.44 doa. Kenapa? Doa lepas sembahyang maghrib. Boleh kira tak sekarang ni? Tak masuk akal tak? Kalau kata dia sembahyang isyak pukul 9, dia doa lepas sembahyang pukul 3 pagi. Lepas sembahyang, doa apa ni? Doa selepas sembahyang isyak. Memang lepas sembahyang isyak pun, tapi setelah 7 jam. Kira? Tak kira. Bilakah yang dinamakan doa lepas sembahyang? Agak-agak lepas sembahyang. Dah namakan doa lepas sembahyang lah. Okey. Maksud dia lepas sembahyang doa, maka doa tu nama doa lepas sembahyang. Jika diselangi dengan perkara yang lain, maka lepas tu doa tu tak dinamakan doa lepas sembahyang. Boleh tak cakap? Tak, sekarang ni kena faham dulu. Kita berdoa lepas sembahyang kenapa? Tak faham yang tu, tak faham habis. Kenapa kita doa lepas sembahyang? Kenapa tak doa sekarang? Sebab dia waktu mustajab doa. Lepas sembahyang tu berapa jam yang dinamakan lepas sembahyang? Kalau katalah sembahyang pukul 8.50 malam sembahyang isyak. Kalau doa pukul 10 malam, dikira doa lepas sembahyang ke tak? Doa panjang. Kalau sejamnya pukul 9 habis sembahyang, doa ke pukul 9.30. Dikira doa sebab apa? Setengah jam lama. Kalau 15 minit, macam lama juga kot. Okey, kalau 10 minit, satu betul. Jadi ada kadar yang lepas sembahyang kita doa, masih lagi dinamakan doa lepas sembahyang. Satu lagi, dan jika lama lebih pada tu, tak nama doa lepas sembahyang, dia nama doa saja je. Doa saja. Okey. Satu lagi, jika kita buat sesuatu yang tak ada kena-mengena lepas sembahyang tu, lepas tu baru nak doa, dia tak nama doa lepas sembahyang juga. Lepas sembahyang, lepas salam, bunyi telefon, kita jawab, cakap 5 minit. Popek. Lepas tu kita kata doa. Doa apa ni? Doa lepas sembahyang. Kira tak? Tak kira. Dia kira apa? Doa saja, bukan doa lepas sembahyang. Alright, faham tak situ? Okey. Jadi jangan buat sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan sembahyang sebelum doa. Jika buat sesuatu, doa tu tak dikira doa lepas sembahyang, dikira doa biasa. Soalannya, dia cerita tadi takbir. Takbir tu tak ada kena-mengena, takbir raya. Takbir raya tu tadi tak ada kena-mengena dengan sembahyang, kan mursal. Itulah aku cakap ni. La ilaha illallah. Yang dah terang dah 3 kali dah rasa ni. Itulah. Takbir tadi ada kena-mengena tak dengan sembahyang? Takbir raya tadi. Mana ada kena-mengena? Malam raya kan dah sebut tadi. Kau tidur pakat-pakat tidur belaka. Malam ni kan dah sebut malam raya dia tak ada kena-mengena. Takbir tu tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Awal-awal lagi sebut tadi. Takbir malam raya nama takbir mursal. Takbir tu tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Dia takbir di mana-mana sahaja. Tiba-tiba dia letak takbir tu lepas sembahyang. Lepas sembahyang dia doa. Doa tu tak jadi nama doa lepas sembahyang lah, nama doa biasa. Boleh buat ke? Buat nak buat ke mana pun. Tapi adakah dapat fadilat doa tu doa lepas sembahyang? Tak dapatlah fadilat tu. Sebab dah buat benda lain. Benda lain tu apa? Jawab telefon. Benda lain tu apa? Dia makan. Benda lain tu apa? Termasuk takbir. Sebab takbir tu tak ada kena dengan sembahyang. Okey, lepas sembahyang dia baca Quran. Lepas sembahyang dia baca Quran. Dia baca Quran 15 minit. Lepas sembahyang lepas salam, dia wirid sikit, astagfirullahalazim sikit, lepas tu dia baca Quran 15 minit. Lepas tu dia doa. Doa tu tak nama doa lepas sembahyang. Doa tu nama doa lepas baca Quran. Maka fadilat yang doa yang dia dapatlah fadilat lepas baca Quran. Doa lepas baca Quran. Sebab lepas baca Quran pun sunat doa juga. Tapi tak dapatlah fadilat
Doa lepas sembahyang. Jadi, soalan tadi, dia nak wirid. Lepas pada tu, dia nak takbir raya. Takbir raya malam raya ni, yang mursal ni. Kemudian nak doa. Doa tu namanya doa lepas takbir raya, bukan doa lepas sembahyang. Fadilat lepas sembahyang tak ada. Fadilat doa memang. Doa bila-bila pun bagus. Tak dapatlah fadilat sebab kita doa lepas sembahyang ni, dia punya mustajab tu lebih sikit. Yang ini doa macam sekarang. Doa macam sekarang. Apa beza doa? Sekarang doa. Pukul 8.49 tak sembahyang apa? Sekarang doa. Apa beza doa sekarang dengan jap lagi lepas sembahyang isyak lagi? Yang Pak isyak tadi dia agak mustajab sikit. Sekarang pun mustajab juga, tapi yang jap lagi lebih sikit lah sebab lepas sembahyang kan. Tu aja. Okey. Baru takbir. Dia agak betul lah. Dia agak sebab tak biasa buat, dia jaga agak macam pelik ya. Jadi itulah dalam bab nak saya cerita hukum. Dalam bab nak harmonikan keadaan, nak itu masing-masing ejah. Tak ada tempat lain. Ada tempat cara lain. Cerita ni hukum je. Kalau setengah tempat kalau buat begini gini orang lagi. Tak payahlah buat gitu. Apa? Bagi tahu awal. Tapi Allah tak lewat sangatlah, sikit sangat pun. Lepas bagi salam, wirid. Lepas tu baca doa, Allahu Akbar Allah. Rasa buat sekali dua kali orang tahu dah. Dia lambat sikit, jap lagi baru dia takbir. Buat sekali dua kali je. Orang tahu dah. Iyalah. Kejap, sabar dulu. Kalau bab lagu tu sabar. Dalam masalah hukum, dia tak ada lagu lah. Tapi dalam salah boleh tak buat lagu? Boleh aja macam tadilah. Jangan nanti kan lepas ni tak nak buat lagu sebab tak boleh. Bukan tak boleh. Dia ada hukum asal, dia ada hukum masyarakat. Hukum masyarakat ni kadang-kadang dia bukan hukum asal pun. Asal tak sunat pun. Tiba-tiba sebab masyarakat dia buat. Jadi janganlah kita nak ini hukum. Lepas tu kita langgar mari masyarakat. Dah lah benda tu sunat aja. Tak elok kok. Kat situ bab lain. Betul saya cerita ni hukum aja. Nak buat nanti mungkin beza. Mungkin berbeza. Cuma ingat takbir muqayyad berkait dengan sembahyang, wirid duduk last. Takbir dulu sebab dia muqayyad. Dia bermula pagi esok subuh sampai hari Ahad maghrib lah. Maghrib Ahad tu habis. Lepas sembahyang ada takbir. Takbir dulu baru zikir. Malam raya ada berapa sembahyang je? Maghrib, Isyak, subuh, 3 je pun. 3 sembahyang aja. Maghrib, Isyak, subuh, 3 Maghrib, Isyak, subuh. Lepas sembahyang, wirid dulu, lepas tu baru takbir. Baca doa dulu, lepas tu baru takbir. Itu maghrib. Lepas tu Isyak buat gitu juga. Lepas pada tu subuh buat gitu juga. Lepas tu Zuhur kembali balik. Lepas sembahyang takbir dulu. Jadi bila buat macam tu, ada lain lah nama. Orang boleh belajar lah. Ya. Dia gini. Duduk diam. Apa? Tutup Dia gini. Biar. Dah habis pun. Dia gini. Takbir muqayyad memang slow. Kan sebut sir kan? Cuma kalau buat kuat tak salah. Iyalah. Baca slow. Ya, dia punya sifatnya slow. Yang jahar malam raya sampai hari raya. Itu kuat. Iyalah. Raya pula. Subuh benda ni. Datang-datang nak sembelih tengok-tengok tak ada pagi esok. Tak adalah, takkanlah, tak kerti tengok tarikh. Wallahualam, tak ada masalah lah tu. Orang yang tak ni kan. Dan memang terbaiknya buat perlahan. Kalau boleh tak payah pakai mic pun. Dan tak payah lagu pun tak apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang terbaik. Okey. Tak ada. Kalau dia bunyi. Bunyi sakit. Sunat takbir. Sunat semua sekali. Apa?
Tak ada tekong. Tekong hanya ada pada takbir mursal. Malam raya sehingga tu je yang ada tekong. Cuma saya selalu sebut, kalau nak tekong juga tak apa. Takut nanti kata salah, dosa ke tak. Cuma bukan jalan, bukan cara dia. Tapi ada tempat tekong. Oh, Allahu akbar, Allahu akbar lain. Okey, tak apalah. Benda-benda kecil gitu janganlah duduk. Kalau macam tu tekong. Walaupun tak dituntut tekong, lagi pada duduk senyap, duduk borok buat bercakap benda mengapu, baik takbir, baik tekong. Sebab dia punya perubahan hukum fiqh tu dia bergantung pada masyarakat. Dia tak bukan macam ni, buat pengumuman macam ni. Nanti bila kalau ada orang duk takbir ramai-ramai ni, pakai ikut je lah macam tu. Kalau nak kata bunyi binatang macam pelik pula macam tu kan. Maksudnya kalau kita dah tahu bunyi kan, kita pun seorang Allahu akbar, pakai Allahu akbar. Kalau dengar tu pakai takbir lah. Yang macam tu lah. Boleh lah. Dan silap faham tentang takbir yang kata ketika sembelih, dalam kitab memang ada tulis. Dia suruh kata ketika sembelih tu bismillah, disunatkan takbir. Ketika sembelih disunatkan takbir. Memang ada dalam kitab. Kerana tu bila korban masa nak sembelih tu, pisau tu letak tu, Allah, nak dia takbir masa tu tak? Tapi tak tarik lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Masa nak ada orang buat gitu. Dia silap baca kitab. Dalam kitab ketika sembelih, ya sunat takbir. Tapi bukan takbir raya. Kan bismillahi Allahu akbar. Takbir tu Allahu akbar. Bukan. Ketika nak sembelih disunatkan takbir raya. Bukan. Ketika sembelih disunatkan bertakbir. Bismillahi Allahu akbar. Dia kita tengok ni. Nak sembelih sunat takbir raya. Dia tambah raya kat belakang. Bila sembelih Allahu akbar. Cepat. Bagi ada feel, ada suasana sikit. Allahu akbar, Allah. Tarik. Sedangkan bila tarik tu binatang tu akan bunyi. Masa tu lah. Tapi benda kecil lah, jangan tekan sangat, nanti kan jadi masalah pula. Tak kena. Takbir kenapa? Takbir raya kenapa? Takbir raya sunat bila binatang bunyi. Mursal ke, muqayyad ke, takbir binatang. Tak ada tiga-tiga. Hantam sajalah. Alah, bukan nyanyi, dah lah nyanyi Hindustan kat situ, joget-joget, bukan salah pun. Terus bila bunyi je, sakit tu, bunyi tu Allahu akbar, Allah. Bunyi dia sakit masa tu dia bunyi. Dia akan bunyi apa? Darah bunyilah. Masa tu kawan-kawan dia pun menyahut Allah apa bunyi kita pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang kita ada suasana tadi. Suasana tadi. Okeylah. Cukup. Saya ada satu kelas lagi ni. Soal jawab pukul 10. Tunggu dulu. Sedangkan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.